Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustazah harapkan semuanya berada di dalam keadaan yang baik. Bagi meneruskan pelajaran kita pada hari ini, iaitu hari Selasa 15 hari bulan 6 tahun 2021. Seperti mana yang telah Ustazah edarkan jadual untuk hari Selasa pelajaran Tauhid. Jadi saya harap semua murid-murid dah bersedia dengan buku teks masing-masing. Buka muka surat 14. Buku teks Tauhid, muka surat 14. Okey. Sebelum cuti hari tu kita dah belajar Tauhid di bawah tajuk Rukun Islam. Kita belajar perkara Rukun Islam yang pertama, iaitu kalimah, mengucap dua kalimah syahadah. Jadi hari ini kita nak sambungkan perkara rukun Islam yang kedua dan ketiga sahaja. Nanti yang keempat dan kelima kita akan teruskan pada minggu yang akan datang. Okey, sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, saya nak ulang kaji sikit je pelajaran yang lepas, iaitu ucapan kalimah syahadah. Okey, saya rasa semua dah tahu kan apa dia kalimah syahadah tu. Dah tahu kan? Okey, kita ucap sama-sama boleh? Itu rukun Islam yang pertama, mengucap dua kali syahadah. Kita ucap sama-sama. Boleh ya? Okey, 1, 2, mula. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okey, kita kena meyakini dalam hati kita betul-betul bahawa tiada Tuhan selain Allah. Yang kita wajib sembah ialah Allah. Allah yang Maha Esa. Allah yang menjadikan kita. Allah yang menjadikan bumi ini. Dan Allah yang akan mematikan kita. Jadi kita wajib beriman, wajib menyembah hanyalah kepada Allah yang Maha Esa. Dan Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Dan kita kena mengakui bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang telah diutuskan oleh Allah kepada umat manusia. Okey, seterusnya hari ini kita nak sambung lagi perkara rukun Islam yang kedua, iaitu mendirikan solat. Okey. Setiap hari kita kena dirikan solat sebanyak 5 kali. Mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Okey. Pengertian mendirikan solat 5 waktu sehari semalam ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Dan seterusnya kita kena mematuhi rukun dan syarat-syarat yang tertentu. Okey, tengok yang Ustazah tunjuk dengan anak panah ni. Ustazah ulang balik. Mendirikan solat 5 waktu sehari semalam ialah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Dan kita juga kena mematuhi rukun-rukun dan syarat yang tertentu di dalam solat yang telah ditetapkan. Okey. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, iaitu takbiratul ihram tu apa dia? Allahu Akbar. Kita mulai dengan Allahu Akbar, iaitu Allah Maha Besar. Dan kita sudahi dengan salam, iaitu Assalamualaikum. Sebanyak 2 kali ke kanan dan seterusnya ke kiri. Assalamualaikum. Serta kita kena patuhi rukun-rukun dan syarat yang terdapat dalam solat. Kita kena ikut syarat-syarat yang telah ditentukan. Okey, satu hari kita kena semayang sebanyak berapa kali? Semua tahu kan? Berapa kali? 5 kali. Okey, solat yang 5 kali tu, yang pertama nama dia solat apa? Waktu pagi-pagi kita bangun, solat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Seterusnya yang kedua, waktu tengah hari, solat zuhur. Solat zuhur berapa rakaat? Solat zuhur 4 rakaat. Seterusnya yang ketiga, solat asar. Okey, solat asar berapa rakaat? Sama juga, solat asar 4 rakaat. Itu waktu petang.
Okey, seterusnya yang keempat, solat maghrib. Iaitu waktu nak dekat-dekat malam tu. Okey, itu solat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaat. Dan yang last sekali sebelum kita tidur, solat isyak. Solat isyak berapa rakaat? Solat isyak 4 rakaat. Wajib kita semayang setiap hari 5 kali sehari semalam. Okey, itu rukun Islam yang kedua, mendirikan solat. Yang pertama tadi mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Okey, seterusnya kita tengok perkara rukun Islam yang ketiga. Perkara rukun Islam yang ketiga ialah menunaikan zakat. Okey, tengok yang saya tunjukkan dengan anak panah. Menunaikan zakat, rukun Islam yang ketiga. Apa dia zakat tu? Iaitu zakat mengeluarkan sebahagian harta yang ditentukan oleh syarak. Dan yang kedua, harta kita itu akan diagihkan kepada asnaf yang berhak menerimanya. Okey, mengeluarkan sebahagian harta yang kita ada ni, iaitu akan ditentu ataupun dinilaikan oleh negeri masing-masing. Kalau kita dah cukup syarat, cukup haul kita kena keluarkan zakat. Akan ditentukan oleh negeri masing-masing. Pada siapa yang kita akan beri diagihkan zakat tersebut? Zakat tersebut akan diagihkan kepada golongan asnaf yang berhak menerimanya. Contoh golongan asnaf yang berhak menerimanya ialah orang yang fakir dan miskin. Okey, saudara rasa sampai setakat tu dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang, iaitu rukun Islam yang keempat dan kelima. Okey, sebelum saudara akhiri pelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak kamu buat latihan dalam buku aktiviti pada muka surat 15 ya. Buku aktiviti Tauhid muka surat 15. Kamu kena susun huruf supaya menjadi kalimah, menjadi perkataan yang lengkap. Huruf tu telah terbalik-terbalikkan, jadi kamu kena susun menjadi satu perkataan yang betul. Okey, itu muka surat 15. Seterusnya muka surat 16. Okey, muka surat 16, latihan tu kamu kena suaikan gambar kedua-dua gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Okey, contoh yang pertama tu dia melakukan solat. Okey, solat. Jadi dia punya pasangan dia tu yang asyhadu alla ilaha illallah. Okey, kemudian gambar yang kedua, dia tengah berbuka puasa. Pasangan dia yang mana? Tengok kalender tu, Ramadan ya. Okey, yang ketiga, gambar menunaikan haji. Dia kena tawaf. Jadi kita kena sesuaikan dengan gambar haji tu yang kat mana? Gambar Kaabah ya. Okey, seterusnya nombor 4, kaunter zakat. Mana yang sesuai dengan kaunter zakat? Dengan gambar duit. Okey, seterusnya nombor 5, dia menunaikan solat berjemaah. Dia lakukan solat jemaah tersebut di masjid. Okey, saya harap kamu dapat buat latihan di muka surat 14 dan 15 buku teks buku aktiviti Tauhid. Sekian dulu setakat ni saja pelajaran kita pada hari ini, hingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Kenapa?